besar tu. Sedih dengar ya. Sedih. Tak apalah, kita backup lah. Sila. 1, 2, mula. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Bulan puasa ni kena tolong-menolong. Iya. Sedih saya dengar. Dia demi pun tadi dah bunyi lain dah. Apa Epi nak cakap Epi? Baik, Borak Tengah Lapar untuk episod ke-8. Betul tak Ustaz? Episod ke-8 Betul, episod ke-8. Okey, episod ke-8. Kita dah jalani 8 episod dengan pelbagai topik. Jadi untuk topik pada hari ini ada kaitan dengan kawan Natu. Bukan kawan Natu, dengan saya sendiri. Dengan saya, awak sendiri Okey. Saya boleh dikatakan seorang yang tampan, good looking, walaupun saya mix blood Jawa campur Boyan. Ramai yang kata rupa para saya Chinese look ataupun mirip orang Cina. Buktinya ramai peniaga-peniaga Cina yang akan bertutur dalam bahasa Cina apabila saya ke kedai mereka kerana menyangka saya orang Cina. Okey, faham. Oleh kerana itu timbul masalah rakan-rakan pejabat saya, tak kira lelaki dan perempuan, mempergunakan saya membeli makanan waktu di siang hari. Bos saya pun terlibat sama. Bos pun terlibat. Jangan marah, sabar. Hei, jangan-jangan ni kau aja ni. Bos saya pun terlibat sama, memaksa saya bersubahat dengan aktiviti geng plastik hitam ini. Akibatnya sekali-sekala saya pun join geng plastik hitam kerana tak tahan dengan godaan. Ustaz, bantu saya #mangsa keadaan. Mangsa keadaan. #tak puasa. #borak tengah lapar. Ustaz kek plastik hitam. Ya. Kongsi dengan masyarakat. Allah katakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong pada benda dosa dan benda yang membawa permusuhan. Haramlah hukum dia. Dengar tu. Bang Bel Ngasri. Itu mumpat tu. Hukumnya haram. Kita membeli makanan untuk orang yang tidak berpuasa. Kita menggalakkan mereka lawan Tuhan. Ya, kita juga akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita buat. Dengar tu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah tulis apa yang kita buat dan kesan yang kita buat dan pembalasan tunggu kita. Subahat. Kita kena berani bercakap no. Walaupun pada bos kita. Den, ambil 2 bungkus. Ayam. 2 ketul. No, saya puasa tuan. Engkau puasa lah. Kau tu beli kat aku. Kau bayar lah untuk kau. Saya puasa tuan, saya tak nak terlibat. Haram. Tuan nak, tuan beli sendiri. Aku buang kerja kau. Buang-buang lah. Rezeki tempat lain pun ada lagi. Kalau cakap macam tu hebat. Itu namanya apa? Ghina anin nas. Orang yang kaya daripada manusia. Maknanya dia tak perlukan manusia lain. Dia tak takut. Yang banyak sekarang ni ialah takut. Saya terpaksa beli. Kadang-kadang dia orang ajak saya buka puasa. Saya terpaksa makan. Macam tak logik jalan. Tak kena tu. Kalau macam Ustaz, kalau yang subahat orang nak menjual tu dia kata tak apa saya ada kabel lain. Dia pun nak berniaga dengan cara macam tu. Sama juga. Sama. Dia kadang-kadang guna bahasa isyarat. Apa tu? 2 bungkus. Naik motor. Faham pula tu. Faham. Kalau dulu kuah lebih ke apa benda, tanya macam-macam sebelum puasa, tanya macam-macam, kuah lebih ke, ini lebih ke. Tapi datang bulan Ramadan, faham pula. Maknanya saling memahami. Saling memahami di bulan puasa. Ustaz, ada juga yang mengatakan kerja saya ni berat Ustaz. Saya buat kerja-kerja bangunan Ustaz. Memang cara dengar suara dia pun dah berat. Dia selalu buat ini. Boleh ke buka puasa dengan alasan begitu Ustaz? Kalau betul-betul berat dan tidak ada pilihan, itulah sumber pendapatan untuk nak makan untuk anak beranak. Kalau aku tak kerja ni, aku tak boleh dapat pendapatan. Dia jadi buruh binaan. Bangunan paling tinggi dalam dunia tu dia yang buat. Lift pula rosak itu. Dia panjat bawa bata atas tu. Sampai di atas pukul 3 petang. Allah melakukan somtu dia. Terlalu berat sangat kerja dia. Buka lah. Buka. Diharuskan. Nanti qada balik. Itu adalah pilihan terakhir. Kalau kerja dia tak sampai pada satu tahap yang dikatakan menyusahkan diri dia, maka janganlah dia buka. Itulah cabaran untuk orang berpuasa. Kita dah sebutlah dulu.
Rasulullah pun berperang dalam bulan Ramadan. Perang Badar ke, Rasulullah berjalan dan balik daripada Tabuk pun dalam bulan Ramadan. Puasa. Dalam perang Tabuk tu, perjalanan dia lebih daripada 700 km. Wow. Perlis, Johor. Patah balik, jalan kaki, naik unta. Jalan kaki. Kita naik apa? Naik kereta pun singgah Lenar. Hampir 3 bulan pergi balik. Baru balik ke Madinah. Berperang, bukan pergi enjoy. Bukan pergi cari 7E di sana. Ya, pergi perang, masih lagi hidup dalam keadaan puasa. Itulah. Jadi cabaran kita. Kalau kita kata teruk, cuba tengok Nabi Muhammad. Ada tak dia teruk? Lagi teruk. Ya, itu perbandingan kita. Perbandingan kita ialah Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad tu manusia. Nabi tu bukan malaikat. Kalau Nabi tu malaikat, ada tak perbandingan dengan kita? Tak ada. Malaikat tak makan, takkan kau nak makan? Nabi kita malaikat tau. Kau jangan makan. Nabi kita tak makan. Oh, matilah kita. Nabi Muhammad tu manusia. Baginda pun makan. So, kita makan. Nabi Muhammad kahwin tak? Kahwin. So, kahwin lah. Tapi orang kebanyakan ni Ustaz, Ya. tiru yang tang kahwin je. Tang lain tak ikut. Yelah, tang lain tu tak ikut. Tang mana? Tang itulah. Kahwin 4. Kahwin 4 ikut. Ikut. Tapi kahwin 4 katanya bukan sunnah Ustaz Allah perintahkan kamu nak kahwin 4 ke, nak kahwin 3 ke, nak kahwin 2 ke, silakan kalau mampu. Tapi kalau kamu takut tak berlaku adil, Satu je lah. satu. Berlaku adil ni bukan setakat bila kahwin 4. Seorang pun adil. Walaupun seorang. Sebab ada orang faham, kau nak kahwin 2, kau kena adil tau. Habis tu kalau aku 1, aku isteriku seorang. Tak payah aku adil. Tetap berlaku adil. Antara yang tak berlaku adil, yang paling ramai pada isteri nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 atau nombor 1. Yang paling ramai tak berlaku adil. Nombor 1 lah. Ya. Nombor 1 lah yang paling banyak sekali orang tak berlaku adil. Sebab ramai menikah 1. 1 banyak-banyak. 2 kadang-kadang. Maknanya kalau ada orang benci kahwin 2 sebab tak berlaku adil, dia juga kena benci tak berlaku adil pada kahwin 1. Jangan kahwin langsung. Jadi tolong bagikan adil pada poligami 2, 3, 4. Jangan kita kutuk poligami, padahal yang tak adil yang paling banyak ialah tak adil pada isteri dia yang seorang itu. Dia dengar tu. Betul apa daripada saya? Kau yang kena dengar, kau tak kahwin lagi. Tak apa, saya tak kahwin, awak ada niat. Sebab tu polis digalakkan kahwin lah 4 kan. Tegas, amanah, adil. Poligami, bukan polis kami. Ya. Yalah, polis kan tegas, amanah, adil. Polis. Kadang-kadang kita kadang-kadang terpaksa buat benda-benda. Saya tak nak Ustaz, tapi arahan. Saya tak nak, tapi bos saya suruh saya beli makanan. Ustaz faham tak? Sebab tu saya kata tadi, kena berani kata tidak. No. Okey. Dengar tu MP. Lagi-lagi kalau dekat konti radio, tak ada orang Ustaz. Kita siarkan dahulu bacaan Al-Quran ini. Padahal dia tengok muka pun tak Ustaz. Jangan buka aib saya. Baik, kita akan kembali selepas ini dengan topik geng plastik hitam. Ya, ye. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Borak tengah lapar, kalau lapar buat apa? Buat tak tahu. Jadi geng plastik hitam. Okey. Cakap pula, kalau lapar buat apa? Buka puasa. Jangan bang, tenang bang. Tapi Ustaz, sebenarnya Ustaz bukan geng plastik hitam saja tahu. Ya. Ini atas pengalaman sendirilah. Dulu saya syuting, bila pergi lalu dekat drive-thru tu, kadang-kadang dekat tempat-tempat macam gitu pun jadi spot-spot untuk orang yang ialah dia selalunya game pesitan ni dia bohong. Budak tu ambil order tu, abang tak puasa ke? Untuk orang rumah. Nampak dia mula berbohong. Tambah kalau orang perempuan. Lagi tau. Akak tak puasa ke? Uzur. Padahal tak uzur pun. Sekarang yang tak puasa bukan setakat lelaki. Perempuan pun tak puasa. Lagi senang dia tak puasa. Bila tanya, kenapa tak puasa ke? Penyakit perempuan.
Padahal memang tak puasa. Dia bukan ada penyakit apa pun elok. Umur dah 70. Penyakit perempuan apa benda? Apa yang nasihat yang sesuai yang memang bagi tu sekali baru faham, sebab daripada tahun-tahun sebelumnya pun memang penyakit ni setiap tahun tahu Ustaz. Nombor satu, kalau kita jadi tukang beli, kita jadi apa orang panggil apa? Transporter. Transporter. Mulai hari ni dah boleh tulis dekat meja tu. Tiada tempahan plastik hitam. Tiada arahan untuk plastik hitam. Letak betul-betul dekat atas meja tu. Letak tu. Kalau ada Facebook, tulislah Facebook besar-besar. Aku bukannya geng bully untuk membeli plastik hitam. Kena buat supaya orang tahu prinsip kita. Bila orang tak hormat kita, orang akan pandang lekeh pada kita. Lah Kak Ustaz Kazim tu bagi RM10 dia belilah. Dia nak duit je. Dia tak puasa, dia puasa dia punya hak. Janji dia beli, kau bagi sikit RM10. Dia clear lah. Jangan direndahkan maruah dan harga iman kita dengan nilai RM10. Nombor satu. Nombor dua, seperti mana yang saya katakan tadi, kena buat peraturan. Tidak boleh menjual makanan pada orang Islam sebelum jam 3 atau 4 petang. Itu peraturan yang perlu. Yang ketiga, mesti buat undang-undang yang tegas hukuman kepada orang yang tidak berpuasa. Kalau kerajaan boleh buatkan hukum sebat, 2 kali sebat, tak puasa, cantik tu. Yang ketiga, kita tak dapat nafikan. Atu orang Sabah, dia musafir. Kadang-kadang dia orang musafir. Saya tak puasa, saya musafir. Saya dah hak nak makan. Betul. Makan di tempat yang tersembunyi, yang orang tak nampak. Macam orang perempuan, dia haid, dia tak boleh puasa. Makan dalam bilik. Jangan makan dalam cermin tu, dia menimbulkan fitnah. Atu ni driver kereta api. Memang tiap-tiap hari bawa train. Memang boleh buka puasa dia. Kalau dia mengantuk, dia letih kan, terbabai jatuh sungai ke kereta api dia. Maka dia perlukan tenaga yang kuat supaya dia boleh bawa kapal terbang tadi, contoh dia. Maka makanlah di tempat yang tersembunyi. Tak ada masalah. Ingat buat live pula. Okay. Puasa, saya tak puasa, saya driver. Itu yang salahnya. Itu saya siap masuk plastik hitam yang mayat. Baik Ustaz. Ustaz, contoh macam isteri Atu lah. Contohlah situasi isteri Atu. Lepas tu Atu contoh game plastik hitam penaung kan. Dia balik-balik, dia minta isteri je masak. Kalau tak masak, berdosa. Sebab dahaka. Macam mana Ustaz? Jadi, yang pertama sekali, yang berdosa, yang tak boleh ikut, kalau suami suruh buka puasa. Engkau buka puasa sekarang. Tak payah. Dia satu lagi. Engkau masak untuk aku. Lain. Tanpa perlu buka puasa engkau. Jadi ada situasi yang berbeza di situ. Engkau buka puasa sekarang, makan dengan aku. Jangan ikut. Engkau masak nasi, aku nak makan. Tapi kita masih tetap berpuasa. Kalau saya tak masak Ustaz, dia terajang saya Ustaz. Demi menyelamatkan nyawa awak, buatlah. Tapi cakap dekat dia, saya tak reda bang. Saya tak nak masak untuk awak. Dia paksa kita juga. Nak buat macam mana? Dia suami kita, dia pukul kita. Tetapi kalau dia cakap, buka puasa engkau, jangan kau puasa, tak payah kita ikut. Sebab itu berlanggar perintah Allah. Jadi ada 2 perintah tu. Suruh buka puasa dan suruh tolong masak. Beza tu. Dengar dia tu. Apa pula dengar? Kau yang kena dengar kau. Saya tak kahwin lagi. Itu bukan masalah saya. Baik, itulah dia perkongsian kita mengenai topik kita. Topik kita tadi apa tu? Game plastik hitam. Game plastik hitam. Okay, kita akan kembali selepas ini. Terus dengarkan KLFM Rentak Interaktif Kota. Jom kita ikuti Borak Tengah Apa. Baik, kita masih lagi berbicara mengenai geng plastik hitam ni yang ditangkap naik pej jenazah. Ustaz sini pun ada scene naik pej jenazah kan. Betul Ustaz. Masa tu Ustaz melakukan ke apa? Dia sebenarnya, saya pernah berniaga sebelah restoran yang menjual plastik hitam bulan Ramadan. Dan memang wujud. Jadi apa sebagai orang awam yang tengok benda ni, saya report ke pejabat agama, bahagian penguatkuasa. Saya kata restoran ni menjual makanan di siang hari dan diambil pada orang Islam dalam siang hari bulan Ramadan. Yang seronoknya bila van ni sampai, van pejabat agama ni sampai, tak ada siapa yang beli. Maknanya hebat betul lah geng plastik hitam ni. Seolah-olah dia orang ni ada pula yang CCTV menunggu ni.
Nunggulah pejabat. Macam yang kita tengok dalam filem tu. Macam itulah. Bukan kata yang nak membeli, tak ada. Yang menjual pun tak ada. Mana nyorok tu ke kedai ni. Bila pejabat agama balik, semua balik datang. Maknanya mereka berada di sekeliling tu. Dalam kereta, dalam bangunan, atas motor. Bila pejabat agama balik, apa dia cakap? Line clear, line clear. Okey, line clear. Baru penuh balik. Jadi masyarakat kena peka. Yang kedua, kerajaan atau pihak berkuasa kena buat peraturan. Restoran boleh buka jam 3 petang. Betul Ustaz, macam tu. Kena buat peraturan. Ini lepas subuh dah buka. Nama dia subuh SPI. Subuh SPI dah buka dah. Siapa nak makan kau? Jadi buat peraturan pasar Ramadan ke apa benda yang berasaskan kepada makanan jam 3 petang dibenarkan beroperasi. Baru buat supaya nak mengelakkan orang jangan terlibat dengan geng plastik hitam. Yang ketiga, kena ada undang-undang yang tegas kepada orang yang tidak berpuasa. Dulu kita bawa orang yang tak puasa ni naik van jenazah. Orang kutuk. Memalukan. Menjatuhkan aib. Tak apalah. Lepas ni siapa yang tak puasa, kita mandikan dia di tempat mandi jenazah pula. Lagi sekali menjatuhkan aib. Habis tu kalau semua undang-undang tak boleh buat, apa yang nak berlaku kepada orang yang tak berpuasa ni? Kubur terus Ustaz. Jadi dia seorang dia tahu. Dia buat salah. Setiap satu kesalahan mesti ada satu hukuman. Betul. Fikirkanlah apa hukuman yang sesuai. Kalau ikut zaman dulu-dulu orang yang tak puasa ke apa benda ke, lepas sembahyang Jumaat, gantung dekat tiang Jumaat tu. Orang turun sembahyang Jumaat, dia tulis, saya tak puasa. Dulu. Tujuan dia ialah mendidik orang lain. Kau jangan jadi dia. Tidak, engkau diusung, tu nampak diikat dekat tiang tu. Kau tak puasa. Itu tujuan dia. Bukan nak malukan dia. Nak jaga lagi 1000 jemaah ni supaya berpuasa. Itu tujuan dia. Tapi hari ini dah jadi hak asasi. Itu yang tak best. Bila asasi geng plastik hitam ni terus buat pertubuhan, persatuan. Persatuan geng plastik hitam. Inilah bunyi dia. Ya. Ini masalah. Itu penaung lah. Itu penaung. Saya berdahari. Lepas tu datang pula mi Ahok. Sudah. Saya sampai sekarang saya ingat iklan tu. Selalu aku makan banyak tekwa. Kali ni daging. Kan? Boleh ke dia mana? Nampak tuan-tuan. Dia tahu pula itu haram. Padahal dia tak puasa tu tak haram. Pelik. Baik Ustaz, kewujudan geng plastik hitam ni memburukkan imej Islam. Macam mana Ustaz? Sudah semestinya. Sebab dah tak nampak kotor dan halal. Bersih dan suci, haram. Bayangkan kalau dia beli mi tadi di kedai orang yang bukan Islam. Tak tahu halal ke haram. Masa itu dia tak peduli dah. Janji aku belasah. Itu yang beli mi kari tadi. Yang kedua, orang bukan Islam akan tengok. Dia ni apalah tak puasa. Kadang-kadang di pejabat dia makan sama-sama dengan orang lain di pantry. Yang tak Islam ni. Dia cuma sekali. Encik, you tak lapar puasa ke? Aku uzur lah. You laki-laki pun uzur ke? Malu kita. Malu lah. Sedangkan ada orang hari ni orang bukan Islam. Ada orang Cina. Dia pun puasa. Saya ramai kawan-kawan saya Cina. Bila waktu buka puasa dia undang saya tanya, Mr. Lim, you puasa ke hari ni? Saya puasa dari pagi. Saya tak makan sebab saya mau rasa macam mana puasa. Jadi orang bukan Islam pun nak merasa macam mana pengalaman berpuasa. Mai pada orang Islam boleh makan tengah hari dengan dia orang. Dia nak merasa pula jadi orang macam gitu. Balik. Allahu Akbar. Baik Ustaz, pesanan-pesananlah kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi berperangai geng plastik hitam ni. Saya sendirilah Ustaz. Ni pesan saya. Tolonglah depan-depan mata Ustaz. Pesan saya dengar ni. Malu kat anak-anak. Malu kat anak-anak Ustaz. Okey. Yang kedua, isteri kita tu dia harapkan kita sebagai suami, bimbing dia, jaga dia. Tujuan dia kahwin dengan kita tu bukan nak seronok-seronok. Tujuan dia bimbing dia untuk ke syurga. Itu dia tanya pada Kak Nap, Kak Leha, Kak Tipah, Kak Tijah. Apa harapan pada suami masing-masing nak masuk syurga? Tapi kalau suami bangun pukul 10 pagi, masak nasi, masak Maggi, apa persepsi seorang isteri bila tengok suami tak puasa? Sedih Ustaz. Sedih. Aku harapkan dia bimbing aku. Aku harapkan dia pimpin tangan aku masuk syurga. Tapi dia pula boleh bawa kawan-kawan dia geng plastik hitam makan di rumah. Makan di rumah pula. Penuh nasi kat misai ni.
Terkena batang hidung sendiri ni Ustaz. Ya, jadi seorang isteri dia akan kecewa. Jadi saya cakap dua je, anak dan isteri. Hak lain saya tak nak cakap lagi. Okey. Baiklah, itu ceritanya mengenai geng plastik hitam ini. Diharapkan memberikan kesedaran lah kepada semua ya. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari esok. Betul? Untuk ini betul, episod yang ke-9. Ya. Episod yang ke-9 dan masih lagi bersama sahabat kami bertiga. Jadi kita jumpa lagi hari esok. Assalamualaikum. Borak Tengah Lapar. Ya. Saya ada bungkus tu Ustaz. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.